إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat pada pagi ini untuk menyambung semula pengajian kita, khususnya berhubung dengan tadabbur ayat-ayat pilihan. Dan pagi ini kita akan memilih satu ayat daripada surah An-Nisa ayat 76. Surah An-Nisa ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Maksudnya, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang beriman mereka itu berjihad, berperang fi sabilillah, pada jalan Allah. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur, kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka itu berjihad ataupun mereka itu berperang fi sabilit taghut, pada jalan taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan, maka hendaklah kamu wahai orang-orang yang beriman memerangi awliya, penolong-penolong ataupun pengikut-pengikut syaitan. Inna kaida syaitan, sesungguhnya tipu daya, perangkap, hasutan, belitan iblis itu kana dha'ifa, sangat lemah. Surah An-Nisa ayat 76. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman mereka itu berjihad, berperang untuk menegakkan kalimah Allah. Niat mereka itu mengangkat senjata adalah untuk mempertahankan agama dan juga meninggikan kalimah Allah. Berbeza dengan orang-orang yang kufur, mereka itu berperang di jalan taghut untuk mencari kemenangan, kemahsyuran dan juga harta dunia. Maka Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya teguh dan tetap untuk memerangi syaitan dan pengikut-pengikutnya. Dan Allah telah memberikan suatu khabar gembira untuk mengukuhkan kaki-kaki orang beriman bahawa sesungguhnya janganlah kamu takut dan bimbang apabila kamu berhadapan dan bertembung dengan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu tidak boleh mengapa-ngapakan kamu, dan sesungguhnya tipu daya dan juga muslihat yang dilakukan oleh syaitan itu adalah sangat lemah untuk merosakkan atau mengalahkan kamu. Secara umumnya, tuan-tuan, dalam ayat ini kita fokus kepada inna kaida syaitan kana dha'ifa, perangkap atau tipu daya syaitan itu adalah sangat lemah. Apabila kita melihat kepada huraian ataupun tafsir yang diberikan oleh para ulama, kita akan dapati bahawa para ulama menyatakan secara hakikatnya syaitan tidak berkuasa untuk melakukan apa-apa kepada manusia di dalam apa keadaan sekalipun.
Ini suatu maklumat yang penting, perkara yang sangat besar. Apabila manusia mengetahui hakikat bahawa syaitan itu tidak boleh melakukan sesuatu kepada manusia, tipu daya, hasutan, belitan, godaannya bersifat lemah, apakah tindakan kita? Kita jangan terpengaruh dan jangan bimbang dengan apa yang dilakukan oleh syaitan. Hakikat yang berlaku dalam hidup ni, manusia yang beriman kepada Allah dalam masa yang sama dia merasa bimbang dan takut dengan syaitan. Inilah yang memberi peluang dan ruang kepada syaitan untuk melakukan kejahatan dia. Sebenarnya syaitan ni tidak ada kuasa, tidak ada keupayaan untuk buat apa-apa kepada kita. Tetapi oleh kerana kejahilan kita tentang hakikat sebenar syaitan, sehingga kita telah rasa takut kepada suatu makhluk yang tidak boleh melakukan apa-apa kepada kita, dan ini membuka jalan untuk dia menguasai kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Jin. Di dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Jin, wa annahu kana rijal minal ins ya'udhuna birijalin minal jin fadaduhum rahaqa. Quran sebut apa? Wa annahu kana rijal, sesungguhnya ada di kalangan manusia, di kalangan kita, ya'udhuna birijalin minal jin, mereka memohon, meminta berlindung dengan lelaki daripada kalangan jin. Dalam ayat ini Allah menyatakan ada di kalangan manusia yang mereka itu menyerahkan diri kepada jin. Jin ni syaitan lah. Memohon perlindungan, berlindung kepada jin, kepada syaitan. Minta berlindung, minta perlindungan, mohon perlindungan, minta pertolongan daripada jin. Kalau kita nak bagi contoh banyak, seperti perbuatan perbomohan, perdukunan, ilmu hitam, sihir dan sebagainya, mereka minta pertolongan daripada jin, mohon berlindung, menunjukkan bahawa mereka takut. Apa yang berlaku? Fazaduhum rahaqa. Maka Allah kata, apabila manusia itu menunjukkan kelemahan, menggambarkan kelemahan, memberitahu bahawa mereka itu memerlukan perlindungan syaitan, fadaduhum rahaqa, maka bertambahlah syaitan itu sombong dan berani kepada manusia. Hakikatnya manusia itu yang menyerahkan diri mereka kepada syaitan. Sebab itu dalam hidup ni kita tak boleh rasa takut dan bimbang dengan syaitan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Isra ayat 65, inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa ke atas mereka. Allah menyatakan sesungguhnya syaitan tidak mempunyai sultan, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dan melakukan sesuatu kepada manusia. Tak ada. Mereka tak boleh buat apa-apa. Illa manittab'a, melainkan Allah menyebut dalam ayat yang lain, melainkan mereka yang mengikuti syaitan. Okey? Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Allah itu sebagai penjaga. Kemudian tuan-tuan tengok juga dalam surah Saba ayat 21. Dalam surah Saba ayat 21, wa ma kana lahu alaihim min sultan, dan sesungguhnya dan adalah iblis itu tidak mempunyai kekuasaan ke atas mereka. Wa ma kana lahu alaihim min sultan, dan tidaklah ada kekuasaan ataupun kemampuan syaitan untuk mengapa-ngapakan manusia.
dalam surah Saba ayat 21. Nampak? Dalam dua ayat yang kita baca ni, Al-Isra ayat 65 dengan Saba ayat 21, kedua-duanya menjadi dalil jelas kepada kita bahawa syaitan dan iblis tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai apa-apa tipu daya untuk menguasai orang-orang yang beriman. Tak boleh buat apa. Tak ada kekuasaan, sultan. Tetapi kenapa berlaku hasutan, kenapa berlaku perkara-perkara yang dia nak? Kerana kelemahan manusia tu sendiri. Sebab itu kita tengok dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Ini perkara ni kalau tuan-tuan faham pagi ni, pertembungan dan pertarungan kita dengan syaitan, kita tak akan kalah. Kita tak akan tewas. Dan kita akan hidup dalam keadaan tenang dan bahagia, kerana kita tak akan diselubungi oleh ketakutan dan kerisauan kita dengan syaitan. Semalam kita sebut sikit, orang kita ni dia takut hantu, takut dengan perbuatan orang, takut dengan sihir, takut dengan ilmu hitam, takut benda yang tak sepatutnya ditakuti, takut benda-benda yang tak ada apa-apa yang boleh buat kat dia, takut pada satu benda yang tak berkuasa, takut pada bayang-bayang. Sebenarnya benda-benda tu tak boleh buat apa-apa, benda-benda tu tak berkuasa, benda-benda tu tak boleh mengapa-ngapakan kita. Tetapi kita yang mendedahkan diri kita sebagai lemah, menyebabkan dia masuk. Sebenarnya tuan-tuan, orang ni dia bukan berani sangat, ataupun apa-apa benda ni dia bukan berani. Tapi kalau dia tengok kita takut, yang ni yang menyebabkan dia ambil kesempatan. Dalam surah Al-Hijr, dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala cerita syaitan mengaku bahawa dia tidak boleh menyesatkan manusia. Dia tidak boleh melakukan apa-apa kepada manusia. Sebab apa? Kerana illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kerana sesungguhnya hamba-hambamu yang ikhlas. Dia tak boleh sentuh. Jadi sebab itu, apa maksud ikhlas di sini? Kalau tengok dalam tafsir, dia kata orang yang murni, bersih tauhidnya. Sebab itu orang yang bersih, benar, betul, sahih akidahnya tidak akan disentuh oleh syaitan. Sebab itu kalau kita baca dalam panduan ataupun fatwa yang diberikan oleh para ulama, cara untuk mendinding, memagar dan menjaga diri kita daripada gangguan, godaan, hasutan dan perbuatan jahat syaitan adalah dengan memperkukuhkan akidah. Dengan memperkukuhkan akidah, mantapkan akidah, maka syaitan tidak akan boleh sentuh apa-apa dalam hidup kita. Itu perkara yang paling besar. Ini takut. Lepas tu bila nak berlindung daripada syaitan, menggunakan cara syaitan. Agak keras lah bahasa tu, tapi itu hakikatnya. Kita rasa takut dengan syaitan, kita nak berlindung daripada syaitan, kita nak jaga diri daripada syaitan, tapi cara yang kita guna, cara syaitan. Jampi-jampi, tangkal-mangkal, azimat, itu semua cara syaitan. Kan? Nampak? Lagi satu, tak tahu mana halatah karut. Apa dia ni? Kununnya syaitan ni takut dengan garam. Bila nak pagar rumah, tabuk garam. Ini pun tak tahu mana halatah. Ada tuan-tuan buat? Atau nampak orang buat tabuk garam? Cuba tanya main mana. Apa kaitan syaitan dengan garam ni? Oh, dia kata saya tak tanya ni, ustaz besar main buat ni. Jahil tak ada dah. Apa dia kata ni perubatan Islam? Perubatan Islam tak ada nas. Tak ada dalam mana-mana panduan yang diberikan oleh Nabi dan para sahabat untuk pagar rumah dengan cara-cara paku sana, sembuk air sini.
tabuk ayak sana, jurus ayak sini. Tak ada. Tapi kita lebih terpersona dengan apa? Dengan gaya-gaya yang entah mana halatah ni, kemudian kita pun turut tanpa ilmu, menyebabkan kita terperosok dalam penipuan syaitan. Okey, dia kata mungkin kot lah. Sebut pi depa tak setuju punya pasal. Mungkin kalau mai takat baca saja nak tibai berah kot tak apa nak jalan. Faham tak? Mu takat baca buih dia kot nak cah tak padan lah. Mau bawa dengan ayak sikit, bawa dengan garam sikit, boleh lah kot nak tambah cah. Faham ke tak? Saya sebut dia tuan-tuan kena buka minat, kena buka. Tak boleh ada di kalangan ahli sunnah yang terpedaya. Dia kata sakan Ustaz Mat. 7 ayat telaga dia jurus ke rumah dia. Lepas tu tengah 2000. Cerdik dengan hang dengan setan-setan dia jual. Pasal tu Piramli kata dah elok penyamun dia penyangga. Dah hang pun tengok muka dia pembohong yang hang percaya apa-apa. Piramli dah sebut dah. Nasihat. Dah tahu muka penipu, pergi percaya. Yang bukan dia yang bodoh, tapi kita yang percaya tu. Maka sebab itu bila kita belajar akidah yang sahih, kita tak akan mudah ditipu daya oleh ni gaya-gaya, orang boleh kata gaya yang lebih. Kan bukan ada apa pun, kita pun tengok semuk mai semuk pi. Tengok dalam drama lah. Dengan gaya macam Power Rangers tu. Lawan dengan setan ni tu. Ada dalam mana-mana hadis yang tunjuk Nabi lawan macam tu. Tarik mai, tarik. Kuat ni. Yang tuan-tuan pun tengok, sian ustaz ni, sian dia ustaz ni, letih ustaz ni, teruk ustaz ni. Besar ni, berat ni, susah ni. Kan? Apa-apa orang pun tuan-tuan, dia kata payah, dia memang tengok orang ni pasang kapek ni. Dia kata payah nak pasang kapek masjid ni. Tuan-tuan pun faham lah sebagai AJK dia dah habaq 2 kali dah payah. Tapi saya try buat jugalah. Nak kena kerat 2 kali gaya ni. Faham lah. Ini sebenarnya permainan syaitan. Kaid syaitan. Dan Quran kata inna kaid syaitan dha'if. Tak boleh buat apa. Tak ada kuasa. Nothing. Tapi kita yang membuka diri kita untuk ditakutkan oleh syaitan. Saya nak baca satu hadis Nabi SAW, nak kongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan hadis ni kita boleh dapat gambaran yang lebih jelas. Daripada Abul Malih, daripada seorang lelaki, tapi tak disebut siapa dia sahabat tu, tapi tak ada masalah. Dalam ilmu hadis, kalau rawi tu daripada kalangan sahabat tapi dia tak sebut nama, tak menjadi isu. Kita tak tahu sahabat mana yang cerita hadis ni. Sahabat mana yang habaq hadis ni. Tapi kalau di kalangan sahabat, rawi tu yang cerita tu sahabat, tak ada masalah. Kerana sahabat kesemuanya ada kulluhum udul bita'dilin minallahi wa rasulih. Kata para ulama, kalau sahabat maka tak mungkin berbohong. Kan? Daripada seorang lelaki katanya, kuntu radifan nabi. Satu hari aku berada di belakang Nabi sewaktu menunggang apa dia ni? Kenderaan unta lah. Kemudian kata dia, faghatharat dabbatuhu. Unta yang ditunggang oleh Nabi tersebut tiba-tiba tergeleceh. Okey? Siapa dia yang naik dengan Nabi tu? Tak disebut. Rajul. Tak tahu siapa dia, tapi kita tahu dia sahabat. Okey? Dia kata faqultu, bila naik unta tu dengan Nabi tergeleceh. Aku pun kata ta'is syaitan. Celaka syaitan. Aku maki syaitan. Ta'is syaitan. Celaka syaitan.
Apabila Nabi dengar aku sebut celaka syaitan, kita ni semua tuan-tuan, betul lah, memanglah yang duk berlaku ni syaitan punya kerja. Tapi tak payahlah duk sikit-sikit syaitan, kan? Semua macam selalu saya sebut, daripada segala makneka semua syaitan. Seolah-olah besar sangat syaitan ni. Faham tak tuan-tuan? Bila kita duk sebut semua kes pasal dia ni, seakan-akan kita membesarkan dia, sehebatlah dia, segala makneka semua berlaku kerana dia. Sebab tu Nabi tak bagi. Nega tak laku pun syaitan. Misalkanlah, yang peliknya kita tanya, pasal apa hang nega tak laku? Dia buat tu syaitan lah. Faham tak? Pasal apa dia menega laku? Dia ada pergi jumpa bomoh mana tak buat pelari. Nampak? Tak laku pun syaitan, laku pun syaitan. Elok sangatlah. Dapat tak tuan-tuan? Pagi-pagi ni tajuk ni boleh pergi tak? Awal subuh 6.30 kita duduk bincang. Kita duduk mengantuk lagi pak. Dia kata saya bukan nak lenok sangat. Syaitan ni duduk bergayut di mata. Syaitan juga. Malam tengok bola berapa dia buat mengantuk, syaitan. Tengok bola pun syaitan, tidur pun syaitan, bangkit pun syaitan. Habis syaitan. Betul lah memang daripada perbuatan dia, tapi dia tak boleh buat apa-apa kalau kita tak turut. Macam lah ni hok lagi jantan-jantan, hok laki-laki ni, dia kata aku pun tak tahulah. Dia menikah dua. Aku pun tak tahulah. Dia buh apa lantai tu. Duk tengok ke dia, hang pun galak sama, hang tak boleh tembang lah. Orang Melayu kata lah, tepuk tangan sebelah tak bunyi. Tapi bila pergi sembang dengan bini dia duk bersalah janda tu. Tuan-tuan faham ke tak? Macam janda cerah mata. Ini pun syaitan lah. Dia duk bersalah satu pihak. Sebenarnya kalau benda tu dia mau kat kita tak mau. Jadilah. Kalau syaitan hasut, syaitan goda, syaitan yang suruh. Tapi kalau kita lawan dia jadilah. So nothing lah. Dia tak boleh buat apa. Itu maksud inna kaida syaitana da'if. Sesungguhnya tipu daya, hasutan, kerja buat syaitan itu lemah. Dia tidak boleh melakukan apa-apa ke atas kamu, melainkan kamu itu sendiri yang membuka ruang dan peluang untuk dia masuk. Ini poin yang besar dalam ayat ni, An-Nisa ayat 76. Faqal, apabila Nabi dengar aku maki syaitan, Nabi dengar aku kata ta'isa. Ta'isa ni celaka. Macam dia makilah, perkataan maki. Macam Nabi sebut, ta'isa abdad dinar, ta'isa abdad dirham. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Celakalah hamba dunia. Nabi sebut. Nabi kata, la taqul ta'isa syaitan. Nabi kata, jangan sebut celaka syaitan. Nabi tak bagi kita maki syaitan. Jangan terkejut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi tak bagi kita maki syaitan. Nabi tak bagi kita maki syaitan. Bukan pasal takutkan syaitan. Bukan Nabi tak bagi maki itu nak besarkan syaitan ataupun takut kat syaitan. Macam orang kita yang masuk dalam hutan, kita jangan duk sebut ni, sekali dia mai. Dia masuk dalam hutan, tak ada harimau. Jangan duk sebut harimau, sekali dia mai. Jangan duk panggil dia, sekali dia mai. Boleh jadi dia mai, boleh jadi dia tak mai kan. Setengah orang dia tak bagi sebut. Saya tak tahulah, tapi syaitan ni sebut tak sebut memang dia mai. Rumah ni lama ni tak berantu. Jangan duk sebut. Sengak-sengak tu dah. Takut kan, sebut pun tak boleh. Tapi Nabi tak bagi kita maki ni sebab apa? Nabi kata fa innaka idza qulta dhalika ta'azam hatta yakuna mithla bait wa yaqul biquwwati walakin bismillah. Fa innaka idza qulta dhalik tasaghara. Nampak? Nabi kata apa? Jangan sebut celaka syaitan. Kerana jika engkau sebut celaka syaitan, artinya yang tergeleceh tadi siapa buat? Kita akan kata yang jadi itu kerana kuasa syaitan, kerana syaitan. Nabi tak bagi. Nabi kata dia akan jadi besar, dia akan megah dan sombong.
Kerana dia ada power, hampa memberi satu pengiktirafan pada dia. Nabi kata jangan. Jadi tuan-tuan kalau bawa-bawa kita jangan duk maki. Maki syaitan lah. Pasal apa? Kerana benda itu akan membesarkan dia. Nabi kata sesungguhnya jika kamu berkata ataupun menyandarkan perbuatan itu kepada syaitan, maki itu maknanya kita kata dia yang buat. Apa kata Nabi? Dia akan menjadi besar dan kuat, sombong dan megah, mithlal bait, sebesar rumah. Oh, dia jadi kembang. Tetapi bila jadi sesuatu, bismillah. Ini satu doa yang Nabi ajak kat kita. Nabi kata bila kamu naik kenderaan tergeleceh ke, jadi apa-apa ke, doa kenderaan kamu terbabas ke apa ke, bismillah. Bismillah. Kan? Sesungguhnya bila kamu membaca bismillah, tasaghara, syaitan akan mengecil. Bila kita kata bismillah, Ustaz ni bertanya pula, bismillah saja, amboi pendek sangat. Ini pun satu bab juga masyarakat ni. Bila kita ajak doa-doa hak Nabi ajak, dia tak apa-apa nak push. Dia tertakat tu ya. Panjang tu ya. Hak tu je baca. Bismillah ya. Ini satu talbisu iblis. Hatta yakun, dia akan mengecil. Buat satu-satu, naik kenderaan terbabah ke apa ke, bismillah. Nabi kata dia akan jadi kecil. Sehingga mithlal dhubab, seperti zubab. Zubab ni lalat. Seperti lalat. Jadi kecil macam lalat. Nampak? Hadis ini menunjukkan bahawa kita dilarang untuk membesarkan syaitan, seolah-olah syaitan itu berkuasa untuk melakukan sesuatu, walhal tidak ada sesuatu yang berlaku kepada kita melainkan dengan izin Allah. So jangan takutlah. Kalau ada orang selalu tanya, macam semalam kita sebut, saya ada orang mai jumpa, dia akan minta tolong. Dia tahu ustaz boleh tolong ke buat apa-apa sikit. Saya nak berniaga ni, takut orang buat ke apa ke, macam mana ke apa ke. Kita tahu kata yang buat tu makhluk. Yang dia nak hantar tu tak kira lah nama apa pun Jadi nak berlindung dengan siapa? Yang merancang, yang menipu tu makhluk. Jadi kita nak berlindung dengan siapa? Makhluk juga. Berlindung dengan Khaliq. Nampak tuan-tuan kena faham konsep ni. Tuan-tuan kena ingat sampai bila-bila. Tak kira lah dia kata ada orang nak buat saya ada usaha hati ni, ada orang duk dengki ke saya. Kita berlindung dengan Khaliq yang menciptakan makhluk tu. Sebab itu ada doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid yang melindungi diri kita. Tapi orang kita ni dia tak yakin. Pasal itu tak jadi. Tak yakin. Kita ni dia minta nasihat kita. Kita pun bagi doa-doa, zikir-zikir. Dia kata baca ni cukup ke? Walha Allah kata wa kafa bi rabbika wakila. Hasbunallah wa ni'mal. Dia baca tapi dia tak faham. Hasbunallah. Bila kita bagi ayat-ayat tu, zikir-zikir tu, baca amal yang tu. Dia kata, cukup ke ayat-ayat ni? Tak gaduh ke kita nak buat apa-apa ke, pagar ke, pendinding? Tak pagar, pendinding apa lagi? Ayat tu dah jadi pendinding, pelindung, pagar, segala pagar. Tuhan yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu dan tak berlaku sesuatu melainkan. Pasal tu kita baca hadis Ibnu Abbas. Berapa kali kita ulang? Sampai tuan-tuan semua sebahagian yang mungkin dah hafal. Nabi kata apa? Lawi ijtama'at wa'alam anna hadhil ummah. Nabi kata wa'alam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Ibnu Abbas. Nabi kata ketahuilah wahai Ibnu Abbas, lau anna hadhil ummah, kalau semua manusia berpakat ayyadurruka bi syai', untuk memudaratkan, memberikan sesuatu yang buruk kepada engkau. Nabi sebut kalau semua orang berpakat, bersekongkol, bersatu untuk yadurruka bi syai', nak bagi jadi tak elok kat kita. Jadi tak? Jadi tak tuan-tuan? Lam yadurruka, tak akan jadi. Illa, kecuali apa? Qad kataballahu alaika, melainkan apa yang memang Tuhan tulis jadi. So tuan-tuan takut tak? Tak takut. Tahan jaga. Aku nak hantar hantu rumah. Tahan jaga, aku akan buat puang bagi kembung. Kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hang tunggu bercari bomo, buat baikang. Kita yang sembahyang siang malam pagi petang balik tak lena. Pasal apa? Ustaz dia habaq, dia nak hantar mai kat saya, dia nak buat bagi perut saya kembung, dia nak buat bagi apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa, tawakal, minta perlindungan kepada Allah. Tak payah usah hati. Ni dia nak pergi cari belah siam tu, hok yang paling jago sekali. Saya risaulah ustaz. Ya Allah. Tak ada main-mayang. Kawan tu gempak dengan Tok Chong siam pun dia sini tak lena lah. Mana kata akidah tauhid kata Allah? Itu yang kita kena faham. Okey. Kemudian dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala sebut apa tuan-tuan? Allah kata innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Surah An-Nahl ayat 100. An-Nahl ayat 100. Sesungguhnya, ni tuan-tuan tengok ni. Yang syaitan boleh makan ni siapa dia? Allah sebut ayat ini bongkar. Satu lagi konspirasi. Sesungguhnya kekuasaan perbuatan syaitan itu hanya boleh dilakukan kepada orang yang mengambil syaitan sebagai pemimpin dan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Maksudnya laku jadi ke orang yang memang syirikkan Allah dan mengangkat syaitan sebagai pemimpin. Kat kita jadi tak? Ni tuan-tuan, bila kita baca ayat pagi ni sangat clear. Segala kerja syaitan tu ke atas tuan-tuan yang mangkit sembahyang subuh ni jadi tak? Tak jadilah. Sebab apa tak jadi? Sebab Allah kata yang jadi itu hanya kepada mereka yang mengambil syaitan itu sebagai pemimpin, sebagai tuan. Dan kita sudah pasti tak ambil dia sebagai tuan. Pasal itu tak jadi. Pasal itu dia buat apa pun tak jalan. Nampak? Kemudian Allah juga sebut dalam ayat yang lain. Kita bongkar satu lagi. Dalam surah Al-Hijr. Ayat 42. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'ak minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Allah yang sebut. Allah kata inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Allah sebut jelas terang kepada iblis, kau tak boleh buat apa-apa kepada hamba-hambaku. Baik dari sudut tuan-tuan, syaitan ni dia boleh buat dua jalan. Dia boleh buat dua jalan. Tetapi dengan kita tak jalan lah. Satu melalui hasutan. Hasutan maksudnya dia hasut kita suruh buat jahat lah. Satu lagi melalui fizikal. Yang tu pun dia boleh buat lah. Tetapi kita kena ingat, boleh buat, boleh jadi untuk siapa? Allah kata illa manittaba'aka minal ghawin. Yang boleh engkau makan, yang boleh engkau kuasai, yang boleh engkau buat tu, yang mampu engkau jadikan pengikut engkau itu, mereka yang memang menyerahkan diri untuk mengikut engkau dan mereka yang sesat daripada jalan yang benar. So kita dah tahu dah, Allah kata apa? Kau tak ada kuasa. Inna ibadi laysa lak, tak ada. So sebab itu orang beriman, dia tidak diselubungi oleh misteri, hantu-hantu ataupun godaan apa semua ni. Melainkan dia buka diri dia untuk dijahanamkan oleh syaitan. Okey. Kemudian Allah sebut dalam surah Maryam ayat 83. Alam tara anna arsalna asyayatina 'alal kafirina. Allah sebut sesungguhnya tidakkah engkau wahai Muhammad melihat kami menghantar kepada kepada alal kafirin, kepada ta'uzzuhum azza. Quran kata kami menghantar kepada orang-orang kafir itu syaitan. Untuk apa? Untuk menghasut mereka melakukan maksiat. Azza, bersungguh-sungguh. Dalam ayat surah Maryam ni Allah menyatakan sesungguhnya syaitan itu dihantar kepada orang-orang yang kufur, kafir, fasik, ingkar. Tetapi kepada orang beriman dia mari tapi dia tak boleh buat apa. Nampak? Cuma
Bila manusia itu berada dalam keadaan iman yang lemah, dia boleh masuk. Sebab itu tuan-tuan, cara kita nak melindungi diri kita, salat jamaah, duduk dalam majlis ilmu, baca Al-Quran, dinding diri kita dengan zikir pagi dan petang, kan? Pasal itu kita tahu, kan? Bila kita pergi mana-mana tempat ada doa dia, kita nak keluar rumah ada doa bismillah tawakkaltu ala Allah, kemudian kita ada doa, minta bila kita keluar naik kenderaan, semua kita ada doa. Kalau baca dalam Hisnul Muslim, setiap daripada langkah kita masuk, keluar, tidur, bangkit, semua ada. Dan tuan-tuan tahu tak, syaitan berebut dengan kita. Ni berebut dengan kita pula, berebut dengan malaikat. Baca tak hadis? Bila manusia nak tidur, syaitan pun suruh tidur. Nampak? Tapi bila tuan-tuan sebelum tidur, tuan-tuan baca doa. Ismikallahumma ahya wa amut. Baca ayatul kursi. Baca 2 ayat daripada suratul Baqarah. Apa dia kata? Dia kata telah dapat manusia ini kepada malaikat. Dia boleh hasut, dia boleh suruh, dia boleh buat, tetapi pokok pangkalnya pada manusia. Nampak? Kemudian di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beza di antara orang beriman dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang beriman itu mereka berjihad di jalan Allah semata-mata untuk mengangkat kalimah Allah. Sebab itu bila orang mari tanya Nabi, siapakah orang yang berjihad di jalan Allah? Ada orang yang berperang kerana bangsa keturunan, ada orang yang berperang kerana nak tunjuk berani. Nabi kata orang yang berperang di jalan Allah ni man qatala litakun kalimatallahi hiyal ulya. Siapa dia? Ni satu bab juga. Okey. Tuan-tuan, dalam zakat, ni tajuk bagus. Dalam zakat kita ada 8 asnaf. 8 asnaf. Salah satu asnaf yang kontroversi, bukan kontroversi mana pun, tapi satu benda yang ulama berbeza pandangan. Asnaf fi sabilillah. Asnaf fi sabilillah. Pasal fi sabilillah ni umum. Sebagai ustaz-ustaz pun dia terima zakat. Pasal faham ambil zakat. Dia kata aku pendakwah. Pendakwah asnaf mana? Fi sabilillah. Tengok-tengok dia niat kereta besar. Tapi tuan-tuan, tak syarat orang terima zakat mesti miskin. Ada satu orang dia tak puas hati dengan amil. Mungkin dia minta tak jadi amil pun. Dia kata amil dapat zakat lah. Dapat. Dia ni pencen guru besar. Amil dia pencen guru besar. Pencen lagi ada harum manis lagi apa. Dia duk ungkit lah. Dapat. Dia bukan dapat atas fakir miskin, dia dapat atas dia kata kalau begitu saya nak. Dia ingat tak boleh, ingat jadi amil saja. Dan minta lah jadi amil 1/8. Yang memang pencen lagi 1/8 lagi. Ada satu cerita di Mogadishu. Tahu Mogadishu? Mogadishu ni ibu negara Somalia. Tu imam di Mogadishu ni, dekat-dekat dengan Mozambik, belah-belah Zambia. Tu imam ni bertugas dia tak main. Dia sakit. Dalam masa yang sama dia imam merangkap amil. Di Mogadishu ni dia boleh pegang banyak jawatan. Dia bertugas dia tak main. Tapi mai tang kutipan zakat fitrah, dia mangkit mai. Dia buka meja. Orang kata tak sakit kan? Etan gagah pi, tak royak pun. Bahasa Mogadishu lah. Cerita yang selanjutnya kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Okey. Balik pada tajuk. Okey. Fi sabilillah. Asnaf fi sabilillah. Sebahagian tengok ulama bahas. Siapa dia fi sabilillah? Macamlah hadis ni lah. Macamlah Quran ni, macamlah ayat ni, fi sabilillah. Siapa dia yang fi sabilillah? Okey, kalau kita dengar kita naik takut tau. Sebahagian fuqaha di kalangan ulama fiqh, dia kata fi sabilillah hanyalah orang yang jihad di jalan Allah. Yang ni orang yang pergi perang.
Dan Allah maksudkan fi sabilillah. Asnaf fi sabilillah tu orang yang pergi perang. Depa kata apa? Kalau kita boleh semua pakat duk masuk asnaf fi sabilillah. Ni depa nak pergi mengaji. Ada tak asnaf? Tak apa, fi sabilillah. Ni depa nak fi sabilillah, fi sabilillah. Kalau semua boleh duk masuk rawit dalam fi sabilillah, Tuhan tak payah sebut hak 8 tu, pasal hak 8 7 lagi tu pun fi sabilillah belaka. Tak saya nak sebut ni perbahasan ulama. Dia kata kenapa Tuhan sebut 1 2 3 4 5 6 7 8? Nak habaq kata tak sama, ada beza dan benda ni ada pengkhususan masing-masing. Tapi kalau kita boleh generalize, kita boleh ta'mim, umumkan semua fisabilillah, yang 7 lagi tu pun sebenarnya kalau kita nak kira fisabilillah lah. 7 lagi tu, tak 7 lagi tu orang yang berhutang, orang yang apa lagi, mu'allaf, semua tu semua tu agama jalan Allah. Maka sebab itu sebahagian fuqaha kata fisabilillah ni orang pergi perang, lain pada perang tak dapat. Tak boleh masuk fisabilillah, tak boleh sewenang-wenangnya masuk fisabilillah. Sebahagian fuqaha lagi kata kalau kita pergi terima saja perang, dia akan jadi sempit. Makna kalau di Malaysia fisabilillah tu pakai tak boleh pakai, tak ada. Maka dia kata kita balik pada hadis. Kita balik kepada hadis. Ta'rif fisabilillah tu apa? Yang kita kata tadi lah. Bila orang mari tanya Nabi, ada orang yang berperang kerana bangsa, ada orang yang berperang kerana negara, kerana apa dia ni nak tunjuk hebat dan sebagainya. Siapakah yang dikatakan fisabilillah? Tuan-tuan dengar, Nabi yang sebut, definition by Nabi. Nabi yang bagi ta'rif. Nabi kata man qatala litakun kalimatallahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Sesiapa sahaja yang berusaha jihad, jihad ni usaha lah, siapa yang berjihad untuk mengangkat li'a'la'i kalimatillah, untuk mengangkat agama Allah, maka dia masuk dalam fisabilillah. Maka apa sahaja orang bidang ataupun bab yang mengangkat agama Allah, seperti orang dulu orang pergi mengaji agama aja dapat zakat. Orang pergi mengaji perubatan pun kadang-kadang tak dapat, di setengah tempat tak dapat. Di Polis alhamdulillah semua dapat. Di luar kadang-kadang mereka tak dapat. Tapi kita tahu kalau kita hantar orang pergi mengaji perubatan, dia balik jadi doktor. Dia jadi doktor Muslim. Jadi doktor ni mengangkat dak nama Islam. Tak tahu kita tak angkat tak ada apa manfaat kat orang Islam. Tak guna apa dia ayo. Nampak tak? Bila kita hantar dia boleh jadi doktor Muslim. Dia boleh sambut, kalau perempuan dia boleh sambut orang beranak perempuan, dia boleh jaga. Maknanya orang Islam beruntung ada doktor Muslim. Jadi dia angkat agama Allah, dia membela agama Allah dengan ilmu dia, maka dia masuk dalam makna Nabi litakuna kalimatullah. Nampak? Dia jadi luas. Maka saya wallahu alam ni perbezaan di kalangan para ulama. Tapi kita balik pada ayat kita ni, fi sabilillah ni mereka yang niatnya kerana Allah. Tapi tuan-tuan jangan main-main. Orang perang zaman Nabi, perang bukan perang dengan ni, perang dengan Nabi masuk neraka. Orang yang perang dengan Nabi masuk neraka. Dia perang sama, pasal itu kita kata perbuatan sama tapi niat yang menjahannamkan kita. Pasal itu Allah kata alladzina amanu yuqatilu, mereka itu berperang kerana Allah. Pasal itu tuan-tuan, bila kita buat sesuatu, benda paling besar yang selalu diingatkan oleh para ulama, islahun niyyah, memperbetulkan niat. Kerana ada orang pergi perang, angkat pedang dengan Nabi, dia mati syahid, sehingga semua sahabat kata dia dalam syurga. Nabi kata bal huwa finnar, bahkan dia dalam neraka. Nabi seorang yang kata bal huwa finnar, bahkan yang apa kata dia masuk syurga tu, dia ada dalam neraka. Kerana masalah apa? Bukan masalah perang, memang dia perang, memang dia lawan musuh, tapi masalah yang menjahannamkan dia rosak pada niat. Ini apa yang disebut oleh para ulama. Dan saya nak tutup pagi ni dengan satu lagi ayat, bukan ayat yang berbeza, ayat yang sama. Dalam ayat yang awal, kalau kita tengok, bukan sahaja syaitan Allah sebut lemah. Siapa lagi yang Allah sebut lemah? Allah juga menyebut manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah.
So tuan-tuan dalam keadaan overconfident, takut lagi, tuan-tuan duk berani terlebih, jahanam. Kita nak sebut Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam awal surah An-Nisa, kalau kita tengok, Allah menyatakan bahawa manusia ini khuliqal insana dha'ifa, diciptakan manusia itu di dalam keadaan lemah. So ada dua ayat yang menunjukkan bahawa satu, syaitan itu dha'if, yang kedua khuliqal insana dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah. Tabiat syaitan dengan tabiat manusia ni dhaif. Dhaif ni lemah. Tetapi yang membezakan kita dengan syaitan, apabila kita menyerahkan kelemahan kita itu, pergantungannya kepada Allah. Tuan-tuan dapat tak? Maksudnya, conclusion daripada apa yang kita bincang pagi ni, kita kalau menentang syaitan bersendirian, kita akan tewas. Tetapi kalau pertarungan itu kita serahkan pergantungan kita, tawakal kita kepada Allah, yang kita doa ajak hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik Allah itu penolong, harapan kita apa dia dalam suratul Baqarah, anta maulana fansurna alal qaumil kafir. Tu kita tu, sebab itu kita senantiasa lapik, tutup dengan apa? Allah. Hang boleh buat tak? InsyaAllah. Pasal itu bila Allah panggil kita mari semayang, hayya Allah salah, kita jawab apa? Kita tak kata sakit gubi. Mai semayang, asal sakit gubi. Dah. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada kemampuan, kekuatan dan apa? Daya upaya melainkan dengan kekuatan yang Allah izin. Pasal itu kita beza, yang kita jadi kuat ni bukan kerana kita tu kuat. Ini ghurur dia panggil. Tertipu dengan ujub. Kita bukan kerana kita hebat, kuat kerana ilmu kita. Hatta kan Adam tewas. Pasal apa Adam tewas? Kerana dia dhaif dan dia langgar perintah Allah. Dia buka jalan untuk syaitan masuk. Tuan-tuan langgar perintah Allah, satu pintu untuk syaitan masuk. Dapat tak? Tuan-tuan langgar perintah Allah. Bila kita langgar perintah Allah, kita macam pergi buka, tarik pintu tu bagi dia masuk. Maka untuk kita menang, kita kena balik pergantungan kita kepada Allah, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Jika kamu menderita kesakitan, An-Nisa ayat 104, sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan. Allah kata kalau hangpa sakit, depa pun sakit. Kalau hangpa lemah, depa pun lemah. Apa yang membezakan kelemahan orang beriman dengan kelemahan orang orang Islam, orang kafir, syaitan? Sebagaimana kamu menderita, kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Ini beza kita. Maka hadirin mukminin, mudah-mudahan telah keluar daripada hidup kita ini takut dan bimbang dengan syaitan, kerana pergantungan kita kepada Tuhan yang menciptakan syaitan. Nampak? Kalau orang kata hang tak takut pada manusia, kita takut kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Takut pada penyakit, kita takut kepada Tuhan yang menciptakan penyakit. Nampak? Di samping kita buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, clear? Inna kaidasyaitana dha'ifa. Sesungguhnya macam tu, apabila Abrahah nak mai serang, ni bukan Nabi Abdul Muttalib, dia bukan Islam. Bila Abrahah nak mai serang, nak meruntuhkan Kaabah, dia kata dekat Abrahah, dia kata aku tidak bimbang. Baca dalam sejarah, dia naik ramai-ramai di atas bukit, dia naik. Tuan-tuan, Abrahah nak pergi bagi reban orang Kaabah, dia tak pertahan. Pasal apa? Abdul Muttalib kata Kaabah ada Rabbul Kaabah. Abdul Muttalib sebut ada Rabbul Kaabah, ada pemilik Kaabah, bukan kami. Abdul Muttalib tu yang tok wan Nabi yang musyrik, yang bukan Islam, dia kata apa? Dia kata bukan kami, ada Tuan, pemilik, Tuhan Rabbul Kaabah, dia akan pelihara. Baca Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah kata apa? Kita baca tak sampai akhir tu? Allah jadikan tipu daya mereka itu binasa.
Wa arsala alaihim tayran ababil. Kan? Allah hantar burung ababil. Dia pun tengok macam mana Allah atur. Macam tu juga Musa. Tuan-tuan, ni saya tanya tuan-tuan, masa Musa lari pi tepi laut, masa Allah suruh, agak-agak dia tahu kata laut terbelah? Dia tak tahu. Dia hanya tahu lepas Allah suruh. Bila sampai di tepi laut, dia pun tak tahu macam mana Tuhan nak selamat. Depan tu laut, belakang Firaun. Tapi pergantungannya Allah selamat. Kita tentu saja yang akan menjahanamkan kita bila pergantungan itu lemah. Tawakal tinggi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita insya-Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.